Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan juga sudah bersedia untuk ikuti sambungan perbincangan kitab kita iaitu 40 hadis sahih, kisah ghaib dan ajaib. Uh, yang telah disusun oleh Profesor Dr. Omar Sulaiman Al-Ashqar. Baik, jadi pada malam ini kita akan sambung perbincangan kisah kita yang kedua pada minggu lepas. Masih ingat lagi kita bincangkan tentang apa untuk kisah yang kedua? Ingat ke tidak? Okay. Kisah kita yang kedua. Okay. Yang telah kita bincangkan. Kisah kita yang kedua hari ini. Kisah kita yang kedua hari ini, aku tidak akan menerhakaimu lagi, wahai Ibrahim. Hari ini kita akan mulakan pengajian kita di muka surat yang ke-10. Okey, muka surat yang ke-9. Minggu lepas saya dah baca. Jadi hari ini kita akan sambung. Kita berada di muka surat yang ke-10. Yang mana kita akan baca ataupun kita akan menyimpulkan tentang pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah kita yang kedua ini. Namun sebelum itu, masih ingat lagi kisahnya tentang apa? Tentang Nabi Ibrahim yang bertemu dengan ayahnya Azar di Padang Mahsyar, di mana ayahnya kita dapati dalam keadaan yang begitu sugul. Okey, ayahnya dalam keadaan yang mana amat memerlukan Nabi Ibrahim alaihi salam pada waktu itu, sehingga dia kelihatan dalam keadaan yang kusut, dalam keadaan yang berdebu, tidak terurus, sehingga Nabi Ibrahim mengingatkan kepada beliau tentang apa yang pernah berlaku ketika di dunia dulu, iaitu ketika mereka masih hidup, di mana Nabi Ibrahim berdakwah kepada mereka, kepada dia kan, tapi apa yang berlaku pada surah Maryam yang dah saya jelaskan pada minggu lepas, Azar iaitu ayah kepada Nabi Ibrahim, dia menolak dakwah tersebut. Bahkan mengancam Nabi Ibrahim, dia mengancam nyawa Nabi Ibrahim, iaitu dia hendak rejam Nabi Ibrahim ini kalau Nabi Ibrahim tidak berhenti berdakwah kepada dia, tidak berhenti memerintahkan dia supaya berhenti meninggalkan Tuhan yang disembah. Yang mana Nabi Ibrahim kata kepada dia, la ta'budi syaitan, wahai ayahku, jangan engkau menyembah syaitan. Okay, semuanya. Tapi dia tak boleh terima. Namun kita dapati dalam hadis ini, Nabi SAW menceritakan kepada kita bagaimana pertemuan yang berlaku antara Nabi Ibrahim dan juga ayahnya Azar itu tadi membuatkan Azar iaitu ayah Nabi Ibrahim ini, dia rasa menyesal dengan tindakannya yang menolak dakwah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan pada waktu itu Nabi Ibrahim pun ada rasa simpati kepada ayahnya, lalu dia pun minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah bantu, kerana dia kata kepada Allah, bukankah engkau telah berjanji untuk tidak menghinakan aku di hari kiamat? Di sini menyelamatkan ayahnya ataupun meletakkan ayahnya dalam neraka bagi Nabi Ibrahim adalah sesuatu yang menjadikan dia rasa terhina pada waktu itu. Tetapi yang kita lihat di dalam hadis ini, Allah ingatkan kepada Nabi Ibrahim bahawa orang yang tidak mahu beriman kepada Allah, yang menolak dakwah Nabi Ibrahim, mereka bukan di kalangan penghuni syurga. Dan antara perkara yang menarik juga berlaku di dalam hadis ini ialah Allah uh, beritahu kepada Nabi Ibrahim, lihat apa yang ada pada kakimu, di bawah kakimu itu. Dan di sini kita dapati ada seekor dubuk. Okay, yang macam bentuk serigala lah gitu kan. Yang diselaputi kekotoran.
Maka bila Nabi Ibrahim melihat serigala ataupun dubuk ini, dipegang kakinya itu dan dia pun terus buang ke dalam api neraka. Jadi kalangan para ulama menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengubah ayah Nabi Ibrahim itu tadi yang kusut, yang berdebu, yang penuh dengan penghinaan dan penyesalan pada waktu itu kepada seekor dubuk tersebut yang menyebabkan Nabi Ibrahim dah tak minta lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar selamatkan ayahnya. Dia sendiri yang memasukkan ayahnya ke dalam api neraka, mencampakkan, masukkan tu tugas Allah, mencampakkan ayahnya yang tadi yang telah ditukar menjadi seekor dubuk tadi tu kan, ke dalam neraka untuk menunjukkan kepada kita memang tidak ada ruang dan peluang kepada mereka yang tidak beriman kepada Allah, yang telah didakwah kepada dia, kemudian dia tidak mahu menerima, bahkan memberikan ancaman, menolak dan sebagainya, untuk Allah selamatkan dia dari api neraka. Jadi ini sebagai satu peringatan kepada ataupun satu pendidikan lah kita kata yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam pada waktu itu, dan juga untuk kita juga ya, sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita baca tentang kisah Nabi Ibrahim yang bertemu dengan ayahnya dan Nabi Ibrahim pun tidak dapat untuk menyelamatkan ayahnya daripada api neraka, walaupun dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi, tapi Allah buktikan kepada dia memang tidak boleh. Orang yang tak beriman kepada Allah, memang Allah Subhanahu Wa Taala tak selamatkannya. Tapi kalau Allah selamatkannya, nanti kita pun tidak tahu apa yang berlaku nanti di hari kiamat. Itu kita lihat sebagai rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada seseorang. Okey, baik. Kita lihat kepada pengajaran yang boleh kita dapati daripada kisah itu tadi, sebagaimana yang terdapat di muka surat yang ke-10 dalam kitab kita ini. Okey, penting juga untuk saya beritahu, saya tak ambil semua ya, sebab kita ada 8 pengajaran yang dimuatkan untuk kisah yang kedua ini. Tapi saya cuma ambil, tak silap saya 6 sahaja untuk ditampilkan pada malam inilah. Jadi maknanya saya pilih mana yang sesuai. Sebab apa? Ada pengajaran yang terdapat di dalam perenggan atau dalam kitab ini, bagi saya ia berbentuk pengulangan kepada pengajaran-pengajaran yang ada. Okay, mungkin nombor 1 tadi dah boleh masukkan sekali, tapi kadang-kadang dia sebutkan pada yang nombor 7 begitu. Sebab tu saya pilih mana yang sesuai, yang merangkumi kesemuanya yang ada dalam cerita kita di sini. Baik, pengajaran kita yang pertama pada malam ini, kita lihat di situ, ada kemungkinan akan berlaku pertemuan antara sesama ahli keluarga di padang mahsyar. Jadi ini yang boleh kita fahami pada waktu itu. Maknanya nanti kita akan bertemu dengan ahli keluarga kita di padang mahsyar. Sebentar ya. Okey, minta maaf ada masalah teknikal sekejap tadi kan. Okey, minta maaf. Baik, kita lihat pada pengajaran kita yang pertama, ada kemungkinan akan berlaku pertemuan antara sesama ahli keluarga di padang mahsyar. Jadi ini yang boleh kita fahami daripada kisah itu tadi. Bila Nabi Ibrahim alaihissalam, baginda bertemu dengan ayahnya. Ayahnya adalah ahli keluarga baginda yang rapat. Okey, jadi kita dapati bahawa di sini kemungkinan besar kita nanti di akhirat kelak, itu di padang mahsyar, kita akan bertemu dengan ibu kita, ayah, adik-beradik, mereka yang rapat dengan kita di kalangan ahli keluarga. Baik, dan itu bukan satu perkara yang mustahil untuk ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jika Allah Subhanahu Wa Taala izinkan itu berlaku kepada kita, di mana kita akan bertemu dengan ahli keluarga kita di padang mahsyar kelak, maka akan diizinkanlah untuk berlaku. Kerana begitulah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan berkenaan dengan orang-orang yang beriman. Tapi ni kalaulah kita nak bersama dengan ahli keluarga kita di dalam syurga, kena ingat ya,
Syaratnya ialah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana dalam surah Ar-Ra'd pada ayat yang ke-23, Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebutkan jannatu adnin yadkhulunaha, syurga Aden yang mereka masuk ke dalamnya. Uh, kita kalau nanti di akhirat kelak Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang bernama Aden ini, Allah sebutkan, ya, saya ulang kembali surah Ar-Ra'd ayat yang ke-23. Allah kata Allah masukkan di dalamnya bersama dengan waman salaha, orang-orang yang soleh di kalangan ibu bapanya dan juga pasangannya dan anak-anak cucunya, itu zuriat keturunannya di dalam syurga itu. Allah Subhanahu Wa Taala akan kumpulkan kita bersama dengan ayah kita yang soleh, ibu bapa kita yang soleh, senang, ya, ibu bapa kita yang soleh, pasangan kita yang soleh dan soleha, juga anak zuriat keturunan kita yang soleh dan soleha dalam syurga. Jadi dalam syurga itu, dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23, Allah Subhanahu Wa Taala sudah ingatkan kepada kita. Bila orang beriman dia masuk ke dalam syurga, dia boleh berjumpa dengan orang-orang yang soleh di kalangan ahli keluarganya. Dan di sini isunya ialah ketika di padang mahsyar itu bagaimana? Adakah kita akan bertemu dengan ahli keluarga kita? Baik, kalau menurut kepada kisah yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi, kemungkinan kita boleh bertemu dengan ahli keluarga kita. Tidak kira sama ada ahli keluarga itu di kalangan yang soleh ataupun yang tidak. Contohnya Nabi Ibrahim itu tadi. Dia bertemu dengan ayahnya itu tidak beriman kepada Allah, itulah sebagaimana takdirnya yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Okey, kemungkinan, sebab itu dia kata. Baik, seterusnya kita lihat yang kedua di sini. Keadaan orang yang tidak beriman penuh kehinaan, kesedihan dan keputusasaan. Inilah gambaran yang Allah Subhanahu Wa Taala lihatkan kepada kita. Atau dengan kata lain, Nabi SAW ceritakan kepada kita pada satu situasi yang begitu genting, iaitu di padang mahsyar. Kita semua masing-masing akan sibuk dengan diri kita sendiri, dengan amalan kita sendiri. Okey, dan pada waktu itu kita akan dapati bagaimana keadaan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang diberikan kepada kita di sini ialah sebagaimana yang berlaku kepada Azar, iaitu ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam kisah ini Nabi menunjukkan kepada kita ayah Nabi Ibrahim itu dalam keadaan yang penuh kehinaan, penuh kenistaan, sehingga dia begitu betul-betul putus asa. Dia tak tahu dah. Putus asa tu maksudnya dia begitu menyesal sekali dengan apa yang telah dia lakukan semasa hayatnya. Sehingga bila kaki dia dah menginjak di padang mahsyar itu dan terungkaplah ataupun tersingkaplah segala kebenaran, pada waktu itu dia benar-benar dalam keadaan yang hina. Ini menunjukkan kepada kita ketika nanti di hari kiamat, ada perbezaan, ya, antara orang yang beriman dan orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beriman pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepadanya dengan janji-janjinya, iaitu dengan keadaan yang tenang, naungan di hari kiamat, ya, untuk orang yang beriman ini, sebab di padang mahsyar nanti keadaannya dahsyat, ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ada janjikan. Contoh dalam sebuah hadis Nabi SAW sebutkan ada 7 golongan yang mana akan mendapat naungan Allah, yang tidak akan ada naungan yang terbaik selain daripada naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu antaranya ialah imam yang adil. Okey, orang yang mana hatinya terpaut di masjid. Ini semua orang yang beriman. 7 golongan ini yang Nabi SAW sebutkan. Antaranya juga mereka yang bersedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tidak mengetahui. Okey, antara 7 orang yang Allah berikan naungan di padang mahsyar itu di hari kiamat itu kelak ialah mereka yang mana menangis sendirian ketika dia sendirian, air matanya mengalir ketika dia sendirian kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun orang yang mana dia ini digoda oleh seorang wanita yang cantik yang memiliki jawatan kedudukan status, tetapi dia menolak keinginan yang wanita tersebut untuk bersama dengan dia dengan mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini, ya, kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala berikan
di situ naungan, maknanya Allah berikan keselamatan kepada orang yang beriman kepada Dia. Tetapi jika orang itu menolak keimanan, tidak mahu beriman, menolak kebenaran tentang Allah, di sinilah kita lihat pada hari kiamat kelak, orang yang begitu Allah akan tempatkan dia pada sehina-hina tempat. Yang mana jelas sekali pada waktu itu dia menyesal dan dalam keadaan yang penuh putus asa. Begitulah bila kita rujuk pada poin kita yang ketiga malam ini. Keimanan yang muncul di hari akhirat tidak lagi berguna. Bila kita nampak tadi kan, orang yang tidak beriman, dia berada dalam keadaan yang kesedihan, penuh penghinaan dan penuh keterputusasaan. Maknanya pada waktu itu dia dah nampak kebenarannya. Okey, tetapi kalaupun keimanannya muncul pada waktu itu, iaitu ketika di padang mahsyar, ketika di akhirat, setelah diperlihatkan kepadanya dan semua kebenaran, barulah dia nak percaya. Pada waktu itu kita kata tak menjadi apa pun. Adakah boleh mengubah keadaan diri dia? Tidak. Sebab apa? Saya pun dah ingatkan pada minggu lepas. Bila kita ni nak berubah menjadi baik ataupun berubah menjadi orang yang soleh, soleha, bertakwa kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dia adalah ketika kita hidup. Semasa kita Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita nyawa. Tapi setelah kita meninggal dunia, adakah berguna lagi? Ia tidak berguna lagi. Dengan kata lain di sini, bila kita dah meninggal dunia, masuk dalam alam barzakh, kemudian Allah bangkitkan kita di hari kiamat, pada waktu itu dia akan menyebabkan kita jadi jelas setiap apa yang kita dengar selama ini tentang kematian, tentang alam barzakh, tentang azab kubur, tentang padang mahsyar, tentang hari kiamat dan padang mahsyar ini, tentang hari kebangkitan di mana semua amalan kita akan dihitung. Pada waktu itu, kita dah nampak inilah realitinya. Namun, kalaulah kesedaran itu muncul pada waktu tersebut, adakah ia berguna? Ia tidak berguna. Sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala ada ceritakan kepada kita tentang situasi itu. Dalam Al-Quran surah Ghafir pada ayat yang ke-84. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, apa kata Allah? Falamma ra'au ba'sana, maka ketika mereka melihat azab kami. Orang yang tak beriman ini ataupun mereka yang melakukan dosa, apa yang mereka katakan? Qalu amanna billahi wahdah. Kami beriman kepada Allah semata-mata. Setelah mereka melihat azab Allah, mereka melihat kebenaran apa yang diberitakan kepada mereka semasa mereka hidup. Tapi mereka menolak kebenaran itu. Namun setelah dibangkitkan di padang mahsyar, nampaklah kepada mereka kebenaran tentang janji Allah, azab Allah. Mereka pun kata apa? Kami beriman kepada Allah semata-mata. Lalu, wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Lalu mereka kata apa? Dan kami kufur, kami ingkar kepada benda-benda yang dengan sebabnya kami menjadi musyrik. Inilah keadaan yang berlaku kepada Azar, ayah Nabi Ibrahim. Bila tersingkap kebenaran di hadapan mata dia, dia menyesal dan dia nak ikut Nabi Ibrahim. Kan pada waktu itu, tapi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam ayat surah Ghafir ayat 84 itu tadi. Orang yang tidak beriman, setelah mereka nampak azab Allah, mereka pun kata, Ya Allah, aku beriman kepada Engkau. Benar apa yang selama ini aku dengar, benar apa selama ini yang disampaikan kepada aku, namun aku tidak menerima dan aku tidak mahu beriman. Dan pada waktu itu, barulah mereka nak mengingkari benda-benda yang mensyirikkan Allah. Barulah pada waktu tu, oh ni semua benda-benda syirik, tak sepatutnya saya ikut kan. Pada waktu itu tak berguna ya jemaah.
kalau kita nak kata ni semua syirik, tak patut ikut, saya tak sepatutnya sembah ini, saya tak sepatutnya buat perkara ini, pada waktu itu tidak berguna. Di mana Allah ingatkan kepada kita pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-85 dalam surah Ghafir ini, falam yaku yanfa'uhum imanuhum. Maka iman yang mereka katakan semasa mereka melihat azab kami itu tidak berguna lagi kepada mereka. Tidak berguna lagi kepada mereka ketika mereka mengucapkan keimanan itu setelah mereka melihat azab Allah Subhanahu wa taala. Sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi. Demikianlah menurut sunnatullah, iaitu undang-undang peraturan Allah yang telah berlaku kepada hamba-hambanya. Wa khasira hunalikal kafirun. Dan pada saat itu rugilah orang-orang yang kufur, ingkar pada apa yang dulu diberitakan kepada dia, yang diceritakan kepada dia, yang diajak, yang dakwahkan kepada dia. Namun dia mengingkari apa yang dia dengar, apa yang dia tahu. Bahkan dia masih lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah itu berlaku kepada kita, na'udzubillahi min zalik ya jemaah, di akhirat kelak, setelah dibentangkan kepada kita dengan azab Allah, ditontonkan kepada kita dengan api neraka, pada waktu itu baru kita nak kata kita beriman kepada Allah. Kita mengaku bahawa apa yang kita buat selama ini adalah perkara yang salah. Allah kata, dah tak guna lagi dah. Bukan saya kata, itu Allah kata. Di mana? Surah Ghafir, ayat 84 hingga 85. Baik jemaah, kita pergi kepada pengajaran kita yang berikutnya. Okey, iaitu syafaat orang yang soleh tidak berfungsi kepada orang yang tidak beriman kepada Allah. Ini juga ya, kita perlu ingat tentang ini. Orang yang beriman di hari kiamat kelak, betul, Allah akan berikan kepada mereka dengan keizinan untuk memberi syafaat kepada orang-orang yang beriman di kalangan saudaranya yang beriman. Okey, tetapi ia tidak berlaku kepada orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Syafaat itu tidak boleh diberikan kepada orang yang tidak beriman kepada Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim itu tadi. Sebenarnya dia minta kepada Allah agar berikan syafaat, berikan keizinan untuk dia berikan syafaat pada ayahnya Azar itu tadi, yang dalam keadaan penuh penyesalan, yang baru nak insaf, yang baru nampak kebenaran. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada Nabi Ibrahim, orang yang tidak beriman tidak masuk dalam syurga Allah. Dengan kata lain, ya, kita orang yang beriman tidak boleh, Allah tidak izinkan untuk memberikan syafaat kepada orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat kelak nanti, kita orang yang beriman, di kalangan kita ni orang yang beriman, kita akan minta kepada Allah. Sebab dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kita dapati Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, ya, ada dua riwayat di sini yang menceritakan bahawa Nabi sebut kita ni akan berdebat dengan Allah. Ya, orang yang dah berjaya masuk ke dalam syurga Allah, mereka akan berdebat dengan Allah tentang saudara mara mereka yang belum lagi masuk ke dalam syurga. Itu yang Nabi kata. Nabi kata ia adalah perdebatan yang antara perdebatan yang dahsyat. Lalu mereka pun kata kepada Allah, Rabbana ikhwanuna, wahai Tuhan kami, mana saudara mara kami yang mana kanu yusalluna ma'ana, mereka itu solat bersama-sama dengan kami, dan mereka wayasumuna ma'ana, mereka berpuasa bersama-sama dengan kami, waya'maluna ma'ana, mereka beramal soleh bersama-sama dengan kami. Maknanya orang beriman ini, mereka menyaksikan amal soleh yang dilakukan oleh saudara maranya yang beriman. Jadi mereka dah masuk syurga. Namun bila mereka cari orang-orang ini yang pernah puasa sama-sama, okay, yang pernah beramal soleh bersama-sama, kan, yang pernah
solat berjamaah sama-sama tapi tak nampak dalam syurga. Lalu mereka berdebat dengan Allah, mana mereka ni? Kita tak nampak mereka. Lalu apa kata Allah? Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, Imam Al-Bukhari ini, Nabi kata apa? Idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min iman fa akhrijuhu. Allah perintahkan mereka pergi ke neraka, lalu Allah kata kepada mereka keluarkan. Ini kita panggil sebagai keizinan Allah untuk memberikan syafaat kepada orang yang beriman tu tadi. Ya, Allah bagi orang beriman yang dah masuk dalam syurga ini keluar, pergi ke neraka. Okey, Allah berikan kepada mereka keizinan untuk berikan syafaat kepada saudara mara mereka yang berada dalam api neraka, tetapi dengan syarat. Allah kata dalam dialog ini, iaitu mereka yang kalian dapati di dalam hati mereka ada mithqal dinar, ada sekecil dinar daripada keimanan. Dalam hati mereka itu ada keimanan. Okey, baru kalian keluarkan daripada daripada neraka. Tapi kalau dalam hati mereka itu tidak ada sikit pun keimanan, Allah tak izinkan untuk keluarkan dari neraka itu. Daripada sini kita faham bahawa hanya orang yang beriman sahaja yang mana Allah berikan keizinan kepada kita di kalangan orang yang beriman untuk keluarkan mereka dari api neraka. Sebab itu tadi bila Nabi Ibrahim minta Allah agar berikan syafaat, keizinan itu tadi kan, Allah tidak izinkan. Okey, sebab tu pentingnya jemaah kita menjaga keimanan kita ini agar kita tidak berada kekal dalam api neraka. Moga-moga, sebab kita tidak tahu pengakhiran kita ni bagaimana. Mungkin kita ni tak tahu amal kita ni bagaimana. Kita memang banyak beramal, tapi amalan kita bagaimana, wallahu alam. Penerimaannya itu adalah hanya berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah nak terima, bagaimana Allah nak nilai. Mungkin ada amalan kita yang tak ikhlas yang menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka. Sebab itu juga ada hadisnya di mana Nabi ada ceritakan orang yang mana dia baca Al-Quran, dia mengajar Al-Quran, dia belajar agama, dia mengajarkan agama, dia adalah orang yang bersedekah, kemudian dia adalah orang yang pergi berperang, hingga orang yang pergi berperang mati syahid. Tapi Allah tahu dia tak ikhlas. Allah masukkan dia dalam api neraka. Dan kita tak tahu bagaimana nilai amal kita di sisi Allah. Dan na'udzubillah lah ya, kalau kita masuk dalam api neraka, masih lagi ada potensinya di situ untuk dikeluarkan dari api neraka. Dengan syarat ialah, adakah ada keimanan dalam hati kita walaupun sedikit kepada Allah? Jika ada, maka orang itu Allah takkan sia-siakan. Allah memang akan azab dia. Allah akan berikan kepada dia dengan hukuman atas dosa-dosa yang dia buat, yang dia tak bertaubat, yang dia tak ikhlas kepada Allah. Baca Al-Quran tapi tak ikhlas, itu dosa. Sebenarnya kita baca Al-Quran kena kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Tapi kalau dia buat bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan masukkan dalam api neraka. Tapi adakah ia kekal? Tidak kekal. Akan nanti sampai pada satu saatnya, satu ketikanya, Allah akan keluarkan dia juga dengan syafaat, dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala dari api neraka. Tapi macam saya tekankan itu tadi, syaratnya ialah beriman kepada Allah. Itu syaratnya. Okey, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya kita lihat di sini. Allah menepati janjinya dengan tidak menghina Nabi Ibrahim alaihi salam. Okay, kalau kita lihat pada muka surat 11 di situ, pada poin kita yang kelima, pengajaran yang kelima, disebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menepati janjinya dengan tidak menghina Nabi Ibrahim alaihi salam pada hari akhirat dengan menukar ayahnya terlebih dahulu menjadi serigala itu tadi. Kan? Jadi bila dah ditukar ayahnya itu tadi kepada serigala, itu menunjukkan, membuktikan bahawa Allah tidak menghina Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi menjaga
kedudukannya sebagai seorang nabi dalam keadaan yang sedemikian. Dan kita juga perlu ingat ya, pada poin kita yang berikutnya di sini, yang saya nak tutup di sini, ialah Allah Maha Kuasa mengubah manusia menjadi haiwan. Itu adalah atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta apa pun yang Allah nak ubah seorang manusia itu menjadi apa pun, pokok ke apa pun kan, itu adalah atas kekuasaan Allah, maha kekuasaan Allah. Ya, kita tak boleh untuk lawan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini tentang pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil tentang kisah Nabi Ibrahim bersama dengan ayahnya di padang mahsyar itu. Yang penting sekali ya jemaah, yang ingin saya tekankan pada pengajaran ini, jaga keimanan kita yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tancapkan dalam hati kita. Jangan sesekali kita melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun ia adalah syirik yang kecil. Kerana melakukan perbuatan syirik itulah yang menjadi hambatan ataupun penghalang untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, itu sahaja perbincangan kita pada malam ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Saya tutup pengajian kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang budiman, ayuh sama-sama kita dirikan kediaman kita di Jannatul Naim kelak. Masjid An-Naim memerlukan sejumlah $500,000 untuk menambah baik ruangan solat dan bangunan masjid bagi keselesaan dan ketenangan ibadah para jemaah. Saya doakan agar setiap infak yang dihulurkan diberikan pulangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berlipat kali ganda di dunia dan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.